们平安，感谢上帝又是新的一天，在这早晨我们要聚会，当还没有开始聚会的时候，让我们一起来祷告，让我们一起来同心合意的来祷告。亲爱的天父，满心感谢你，感谢主耶稣，你赐给我们每一个人都有健康的身体，好让今天早晨我们能够虽然透过影片结束，我们能够来赞美敬拜我们的神。主耶稣，我们相信你的圣灵都与我们每一个家户同在。主耶稣，我们把我们的赞美敬拜，也把我们的聚会从头到尾都交托在主你的手中。求你与我们每个人同在。祷告乃是奉主耶稣得胜的名字求，等我们一起说阿们。今天早晨我们要欢喜快乐地赞美我们的神，阿们。是我的拯救，神子领心中坚定，把我消息宣告你的名，高级的生命惊喜，我们称谢你，你是我神。Percaya Tuhan bahwa Roh-Mu yang hidup akan mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Ku siap hidup penuhiku, hidupku bagi-Mu. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat. Kau buka hati Tuhan buat jamaah. Biar Kau ambil alih kehidupan kami Bapa. Mari kita angkat tangan kita, kita buka hati kita. Kita terima jamahan Tuhan. Kita berserah penuh kepada Tuhan kita yang berkuasa. Haleluya. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya, menyembah-Mu. Kami terima. Mari kita buka suara hati kita. Kita menyembah Tuhan kita yang layak. Sebab Dia layak kita sembah, Dia layak kita tinggikan. Pada pagi hari ini kita mau sembah Tuhan kita. Biarlah Dia yang kita tinggikan pada pagi hari ini. Biarlah Dia yang berkuasa atas semuanya. Haleluya. Siriana Masiriana Rarara, Hiriana Masiriana Rarara, Hiriana Masiriana Rarara, Hiriana Masiriana Rarara. Terima salam pujian, terima salam pujian. Kami sembah Kau, kami sembah. Sebab Kau yang layak, sebab Kau layak Tuhan. Kami tinggikan. Haleluya, haleluya.是的，主所有的荣耀都要归给你，一切的荣耀都要归给我们的神。哈利路亚。荣耀归于你，权柄归于你，羔羊已作王，从今世到永远。荣耀归于你，权柄归于你，愿颂赞永远不停息，愿颂赞永远不停息，愿颂赞永远不停息。所有的荣耀归于你，万民敬拜你作权。所有的荣
权柄归你，荣耀归你，权柄归你，荣耀归你，权柄归你，荣耀归你，权柄归你，荣耀归你。权柄归你，所有的荣耀归于你，万民敬拜你作前，所有的荣耀归于你，荣耀赐耶稣，所有的荣耀。所有的荣耀归你，万民敬拜你作前，所有的荣耀归你，荣耀赐耶稣，荣耀。荣耀赐耶稣，荣耀赐耶稣。哈利路亚，把这日的掌声都献给我们的神，哈利路亚。哈利路亚！因为他配得我们的赞美敬拜。主耶稣，我们来到你面前祷告，求你来悦纳我们的赞美敬拜。主，我们相信今天早上你有话要对我们每个人说。主耶稣，我们把我们的讲员都完全交托在主你的手中，求你来恩膏他，你恩膏你的仆人，好让他所讲的每一句话是从神你而来。也主耶稣，求你来与我们每一个人同在，好让主耶稣，当我们听你的话语的时候，我们不只单单听，但是我们要行出来。感谢主耶稣，我们把我们的聚会以下时间都完全交托在主你的手中，准备好聆听神话语的，我们一起说阿门。弟兄姐妹，大家平安，早上好。 Shalom saudara-saudari semuanya, selamat pagi. 首先，我们要感谢我们敬拜赞美团， Pertama-tama kita mau bersyukur, mau berterima kasih kepada tim pujian penyembahan 带领我们一起的来敬拜上帝。 karena mereka telah memimpin kita untuk memuji Tuhan. 那今天很高兴，今天我们能够可以说是纪念或者庆祝主耶稣的升天。 Sangat sukacita sekali karena hari ini kita merayakan dan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 所以我们要听上帝的话语，我们祷告。 Oleh karena itu kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. 天父，孩子来到面前，向你感恩。 Bapa, hamba datang ke hadapan-Mu, berterima kasih kepadamu. 今天早晨，孩子能够在主的面前来讲上帝的话语。 Hari ini kami dapat datang ke hadapan-Mu untuk membagikan firman-Mu. 求主圣灵你带领我们，无论讲的，无论是翻译的，都能够同感一灵。 Kiranya Tuhan baik yang menyampaikan maupun yang menerjemahkan firman-Mu ini dapat ada dalam satu roh. 也祝福我们众弟兄姐妹听到的每一个人的心。 Kami juga berdoa Tuhan kiranya setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini, 奉耶稣基督的名，把以色列时间交给我们全能的神。 dan kami serahkan waktu selanjutnya sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. 祷告，奉耶稣基督的名， Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们一起说 Mari kita sama-sama katakan, ，Amen。 Amin. 呀，我们可以说到今天是耶稣，我们纪念主耶稣的升天。呀， Ya, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 我们有几个可以说是庆祝或是纪念。那第一个呢，我们看到耶稣降生为人，我们也称为可以说是圣诞节。 Jadi ada
beberapa hari di mana kita memperingati di mana Tuhan Yesus naik ke surga dan turun ke dunia ini. Yang pertama kita memperingati hari Natal. 是，还有就是受难节， Dan kita juga memperingati hari wafatnya Tuhan Yesus, Jumat Agung. 然后呢有复活节， Dan juga ada hari kebangkitan Tuhan Yesus. 还有升天节， Dan ada hari kenaikan Tuhan Yesus. 还有圣灵降临节。 Dan juga hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun. 这一切呢已经应验了。 Dan semua ini sudah menggenapi. 所以今天是我们可以说是一个纪念主耶稣已经升天了。 Jadi hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. 那耶稣还没升天之前呢，圣经有记载说，耶稣还在世上的时候，他复活还在世上的有40天之久。 Jadi di dalam firman Tuhan itu tercatat bahwa setelah Tuhan Yesus bangkit dari maut, ada 40 hari di mana Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. 所以证明耶稣已经复活了，并且耶稣也升天了。阿门。 Dan ini adalah bukti bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan setelah dia bangkit dia naik ke surga. Amin. 所以我们要读今天早晨的圣经，记载在《使徒行传》1章1到11节。 Jadi kita pagi hari ini mau baca firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. 我再重复《使徒行传》1章的1节，如此说：迪亚贝罗啊，我已经做了全书，论到耶稣开头一切所行所教训的。 Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. 第二节，知道他接着圣灵吩咐所拣选的使徒，以后被接上升的日子为止。 Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. 他受害之后，有许多的凭据，将自己活活的显给使徒看，40天之久，向他们显现，讲说神国的事。 Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. 耶稣和他们拒绝的时候，嘱咐他们说：“不要离开耶路撒冷，要等候父所允许的，就是你们听我说过的。” Tetapi pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. 第5节，约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。 Ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. 第6节，他们拒绝的时候，问耶稣说：“主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？” Ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? 第7节，耶稣对他们说：“父凭自己的权柄所定的时候日期，不是你们可以知道的。” Ayat 7 jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. 第8节，但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做我的见证。 Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 第9节，说了这话，他们正看的时候，他就被追上升，
有一朵云彩把他遮去，便看不见他了。 Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 第10节，当他往上去，他们定睛望天的时候，忽然有2个人身穿白衣站在旁边，说：“加利利人啊，你为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。” Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." 好，我们读经就到这里。 Dan demikian firman Tuhan yang kita baca. 所以刚才我说的，耶稣当他复活的时候呢，他有显现给门徒看。那在哪里我们能够看见他，看到经上所记的呢？ Jadi seperti yang sudah kita baca tadi, setelah Yesus bangkit dari maut, dia telah menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, di mana bisa kita lihat di dalam Alkitab tuh kita bisa lihatnya di mana? 从使徒行传的第1章的第3节就能够看到他受害之后有许多的凭据，凭据就是耶稣复活的凭据将自己活活的献给使徒看40天之久。那这里有讲到40天之久，耶稣给门徒显现给门徒看。 Ya, jadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 tadi kita sudah lihat bahwa kepada mereka, pada murid-muridnya, Tuhan Yesus telah menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari itu ia berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya. 耶稣当他复活的时候，不是说 拜拜了，耶稣就升天了，不是，耶稣还40天，到底40天耶稣在世上做了什么呢？ Jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu dan kenaikannya itu tidak hanya seperti aku udah bangkit, bye gitu. Tapi di sini tercatat bahwa setelah Tuhan Yesus bangkit pun ia masih menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Nah, selama 40 hari ini apa yang dilakukan Tuhan Yesus? 首先耶稣只可以就是显现给门徒看。 Jadi yang pertama-tama Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para muridnya. 然后呢，再显现了，圣经有记载，在哥林多前书的15章的第6节，我读后来已先给500多弟兄看。Jadi Tuhan Yesus tuh menampakkan dirinya kepada para murid. Jadi dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 6, di situ dikatakan sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. 有500多个人显现给500多人看耶稣他复活他的见证。 Jadi Tuhan Yesus menampakkan kesaksian tentang ia telah bangkit, telah hidup kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. 所以耶稣当他复活显现给门徒看，是要讲神国的就是讲到神国。 Jadi ketika setelah Tuhan Yesus bangkit dari maut, dia tujuannya bangkit itu adalah untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. 所以我们在这里可以想象，耶稣当他复活的时候，仍然的要把福音传给地级。 Dan di sini membuktikan bahwa sekalipun Tuhan Yesus telah bangkit, Tuhan Yesus tetap memberitakan tentang kerajaan Allah. 所以今天我定的一个主题就是耶稣升天的原因。 Jadi pagi hari ini saya menetapkan satu tema, yaitu alasan Tuhan Yesus naik ke surga. 所以40天之久，耶稣讲神国的话，神国的道理神国。所以耶稣讲完了，然后耶稣就要回到天上去了。 Jadi selama 40 hari Tuhan Yesus memberitakan segala sesuatu tentang kerajaan Allah, dan setelah itu ia naik ke surga.
所以接下来呢，我们就看到为什么耶稣升天，然后我们做一个读经是什么的原因让他上天上去了呢？ Jadi 第 di 一 sini, 我们对，继续姐妹 jadi 来 di 讲。 sini kita mau lihat tentang alasan kenapa Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi yang pertama, 因为耶稣是从天上来的， alasan pertama adalah karena mau menandakan bahwa Yesus itu datang dari surga. 因为耶稣来到世上就是要拯救我们从他出世，从他的出世，对。 Jadi kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita. Itu 因为 ternyata 没有一个 dari itu dibuktikan dari kelahirannya. 因为没有人能够救世上的人，唯有耶稣基督。 Karena tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri selain melalui Tuhan Yesus Kristus. 所以耶稣从天上来，就是要来拯救世上的人。 Oleh karena itu, Yesus datang ke dunia ini adalah supaya bisa menyelamatkan manusia. 所以我们来证明耶稣是从天上来的。哪里有讲呢？就记载在约翰福音的第6章的38节，我读：因为我从天上降下来，不是要按自己的意思行，乃是要按那差我来的意思行。阿们。 Jadi kita mau lihat bukti bahwa Tuhan Yesus datang dari surga tercatat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 38 sampai 39. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. 所以这里这段的经文我们可以证明耶稣是从天上而来的。阿们。 Jadi dari ayat ini kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus benar-benar datang dari surga ke dunia ini. 然后耶稣讲了一句话，他说：“不是照我的意思行的，乃是照我们的天父，我们的上帝，他所差耶稣来的世上所行的事。” Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia datang ke dunia ini bukan untuk melakukan kehendaknya sendiri, tapi melakukan kehendak Bapa yang telah mengutus Dia ke dunia ini. 求主帮助我们，不是上帝拣选了我们，然后我们可以做我们该做的，但是我们有时候我们该做的是否是神的意思吗？ Jadi kita mau minta pertolongan Tuhan supaya ketika kita menghidupi hidup kita sehari-hari, kita mau introspeksi diri bahwa apakah kita tidak hanya mau melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak kita, tapi kita mau introspeksi juga apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Bapa atau tidak. 所以耶稣很清楚告诉我们，是天父差派他所行的事，不是按他自己的。那为什么天父差派了耶稣从天上降下来？ Jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan menekankan bahwa dia turun dari surga bukan untuk melakukan kehendaknya sendiri, tapi untuk melakukan kehendak Bapa yang telah mengutusnya. Jadi apa kehendak Bapa itu? 因为上帝是爱，跟你旁边说，上帝是爱。 Jadi katakan pada saudara-saudari di kiri kanan saudara bahwa Allah adalah kasih. 上帝他派他自己独生的儿子从天上降下来。 Bapa mengutus anaknya yang tunggal dari surga ke dunia ini. 就是为了一件事，就是要救赎你和我。 Tujuannya hanya satu, yaitu untuk menyelamatkan saudara dan saya. 约翰福音3章的16节，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 Yohanes pasal 3 ayat 16, demikian firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 这是上帝的意思，上帝的心意，要拯救了你和我。 Dan ini adalah kehendak Bapa, ini adalah tujuan Tuhan supaya saudara dan saya diselamatkan. 然后透过耶稣，那我请问弟兄姐妹，耶稣已经做了吗？耶稣已经行了吗？这个拯救的工作。
Jadi saya mau bertanya pada saudara, apakah Tuhan Yesus sudah melakukan pekerjaan keselamatan ini? 神已经行了 Jawabannya adalah Tuhan sudah melakukannya. 呀，都是为了你和我。 Dan itu adalah untuk saudara dan saya. 以前我们叛逆耶稣， Dulu kita memberontak pada Tuhan Yesus. 我们不相信耶稣， Kita tidak percaya Yesus. 我们有骄傲的心， Kita ada hati yang sombong, yang tinggi hati. 我不需要耶稣， Dulu mungkin kita berkata, aku tidak butuh Yesus. 我们叛逆 Kita mau memberontak. 呀，我们不认耶稣耶稣基督是主。 Kita tidak mau mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. 这是我们以前。 Ini adalah keadaan kita dulu. 那是耶稣现在他救赎了我们，所以我们要听上帝的话，如同耶稣说：“我要照我父所行的去行。” Tapi karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, sekarang kita mau berkata, mau berkomitmen bahwa kita mau melakukan kehendak Bapa. 所以耶稣已经完成他的计划，完成他的旨意，所以耶稣要回到天家去。 Dan karena Tuhan Yesus sudah melakukan kehendak Bapa, sudah melaksanakan misi yang diberikan oleh Bapa, maka setelah semua pekerjaan keselamatan itu, inilah saatnya untuk Yesus naik ke surga. 所以我重复，耶稣是从天上来，他也要往天上，就是要回到天家，神所召他来，也他要回的。 Dan saya mau tekankan sekali lagi bahwa Yesus datang dari surga dan Yesus juga harus kembali ke surga. Dan Yesus datang ke dunia ini untuk melakukan kehendak Bapa, dan setelah dia melakukan kehendak Bapa, dia pun harus kembali lagi ke surga. 所以弟兄姐妹，我鼓励，现在我们还没有回到天家，所以呢，上帝所托付给我们，我们要去遵行。 Dan saya mau menyemangati kita semua bahwa sekarang kita masih belum kembali ke rumah di surga. Oleh karena itu, kita harus lakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapa kita di surga. 呀，跟你旁边说，不要做懒惰的人。 Jadi katakan kepada kiri kanan saudara, jangan jadi orang malas. 呀，所以第二点， Dan poin yang kedua, 耶稣升天的原因，第二点是讲到耶稣为我们预备了天家。 dan alasan kedua kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi umatnya. 那路加福音11章11节又讲到这里讲到嘛，一个地上的父亲，不好的一个父亲。 Jadi Ya, di dalam Lukas pasal 11 ayat 11 sampai 13 itu menggambarkan tentang seorang bapa yang ada di dunia ini yang bapa yang jahat. 呀，所以呢，这里经文就讲到了呢，他说什么呢？你们中间做父亲的，虽然不好，就是说孩子要求饼，反而给他石头，是不会的，对吗，弟兄姐妹？ Jadi di ayat ini menggambarkan jika jadi di ayat ini, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anak itu ganti ikan. Jadi seorang bapa tidak akan seperti itu kan? 呀，所以呢，讲到再求呢，求什么呢？求鱼给他什么？给他蛇呢？当然不会。这是讲到我们世上的父亲，记载在路加福音11章11节。 Jadi di dalam Lukas pasal 11 ayat 11 sampai 13 itu menggambarkan tentang Bapa kita yang ada di dunia ini tidak akan memberikan ular sebagai ganti ikan kepada anaknya. 第13节路加福音的11章的对11章的13节你们虽然不好，赏赐知道拿好东西给儿女。Jadi di ayat 13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. 所以我们做父亲的，我也做父亲的可以说是不好，因为我们在世上不是一个完全的，不像我们的天父，天父是完全的，所以我们地上的父亲呢，是一个可以说是讲的不好我不晓得印尼文讲什么 Jadi saya tidak tahu
terjemahan bahasa Indonesia seperti apa, tapi di terjemahan Mandarin mengatakan Bapa di dunia ini sekalipun jahat. Jadi hanya Bapa yang di surga yang sempurna. Nah, jadi kita Bapa yang di dunia ini kan tidak sempurna, kurang sempurna. 虽然我们固然生不呢，意思我们不是完全的爸爸，但是如果我们当我们结婚，然后我们有孩子，第一个孩子呢，我们首先会想到什么？想到为我们的孩子预备最好的最好的给他买给他衣服。那个时候他还没有出生，但是作为爸爸的已经准备好了，做妈妈已经准备好了，迎接这个孩子来到这个世上。 Jadi Bapa yang di dunia ini, jadi sekalipun Bapa ini tidak sempurna atau mungkin kurang baik, tapi ketika seorang Bapa dia sudah menikah, dia sudah punya anak, dia pasti memberikan yang terbaik untuk anaknya, pasti mempersiapkan semua yang terbaik untuk anak-anaknya. 如果我们做父亲的有能力 ，OK， 金钱上有能力，我们会预备将来他长大了，然后我们要买一座房子，然后呢准备了一个房间呢，就是这个房间呢为他来预备，让他读书有一个空间，那这是一个做爸爸的所要预备了。如果金钱上允许可以的话，父亲一定会这样做的。 Jadi seorang ayah yang secara finansial, secara ekonomi mampu, pasti akan memberikan yang terbaik untuk anaknya, pasti akan menyediakan rumah yang terbaik untuk masa depan anaknya, mungkin akan menyediakan rumah atau ruangan khusus untuk anaknya bisa belajar supaya masa depan anaknya terjamin. Ini adalah pekerjaan, ini adalah apa yang dilakukan oleh seorang bapa di dunia. 阿们，更何况我们在天上的父呢？耶稣怎么说？约翰福音14章第2节，他说：“在我父家里有许多住处，若是没有，我早已经告诉你们了。” OK， 然后呢，我去原是未能为你们预备地方去。耶稣离开了世界，升天的原因，第一个就是为我们预备了天家。所以跟你旁边说，你有天家了吗？ Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini ketika dia naik ke surga, tujuannya adalah untuk menyediakan tempat bagi umatnya. Jadi sama seperti Bapa yang di dunia ini akan menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya, Tuhan Yesus juga menyediakan yang terbaik untuk kita. Di Yohanes pasal 14 ayat 2-3 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi di sini pertanyaannya adalah apakah kita sudah mempunyai tempat yang di surga itu. Jadi tanyakan pada kiri kananmu, kamu sudah punya tempat di surga atau belum? Amin. Amin. 我们现在我们所居住的地方不是上帝给我们百姓永恒的家，在地上没有永恒的。 Jadi apa yang diberikan Tuhan kepada kita saat ini di dunia ini bukan sesuatu yang kekal. Jadi di dunia ini hanya sementara saja. 所以上帝耶稣基督他非常的有心，他非常的慈祥，他为他的百姓预备了永恒的家。 Jadi Tuhan begitu baik, begitu mengasihi kita, Tuhan sedang menyiapkan bagi kita tempat yang kekal. 好，所以我相信弟兄姐妹，我们要有一个永恒的家。 Jadi saya percaya kita semua akan punya rumah yang kekal di surga. Amin. Amin. 因为我们现在还在世上，但是我们所相信的神，耶稣已经为我们预备了。虽然我们没有见天家，也没有看过天家是怎么样的，但是我们相信耶稣已经为他的百姓预备了永恒的家。 Jadi kita percaya bahwa Yesus sudah menyiapkan tempat bagi kita, menyediakan rumah bagi kita. Walaupun saat ini kita tidak pernah melihat bagaimana rumah di surga, kita juga tidak pernah melihat surga itu seperti apa, tapi kita percaya Yesus telah menyediakan tempat bagi kita, tempat yang kekal di surga untuk kita. 第三点， Alasan yang ketiga, 耶稣升天的原因要在保惠师。 alasan ketiga kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga adalah supaya dia bisa mengutus sang penghibur. 我们相信现在
保惠师已经来了。 Kita percaya bahwa Sang Penghibur sudah datang sekarang. 但是在今天耶稣升天的原因里面，当然我们有分享，当然有很多的牧师分享的不一样，因为上帝的话是活的，阿们。 Ya, mungkin firman Tuhan tentang Roh Kudus tentang hari Pentakosta itu berbeda-beda, masing-masing pendeta membagikannya secara tidak sama, tapi kita percaya firman Tuhan itu adalah hidup. Jadi kita percaya Roh Kudus sudah datang. 所以在约翰福音的16章的第7节，我读：然而我将这群告诉你们，我去是与你们有益的。我若不去，保惠师就不到你们这里来。我若去，就差了他来。阿们。 Jadi firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7, demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. 呀，这里很清楚的，耶稣自己向门徒说，他说：若我不去，那圣灵就不会来。那所以我去了，我就差派了圣灵来。 Jadi firman Tuhan di sini dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa adalah lebih berguna baginya untuk pergi ke surga kepada Bapa supaya Roh Kudus bisa datang. 呀，所以我们大家一定会要问，圣灵来了，那圣灵有什么功用呢？圣灵能够帮助什么呢？第一点，刚才有说的，圣灵成为我们的保惠师。 Jadi mungkin banyak orang akan bertanya-tanya, jadi kalau Roh Kudus sudah datang, apa gunanya Roh Kudus datang? Apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus? Yang pertama yang kita tahu jelas adalah Roh Kudus adalah seorang penghibur. 呀，不单单这样，在《使徒行传》的第1章的第3节有讲到，我读他受害之后，有许多的凭据，将自己活活的显现给门徒看。OK， 然后40天之久，对不起，这里有一点的OK， 我讲的在sorry， 在哥林多前书第1章的第8节。 第8节当圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做我的见证。Amen. Jadi tidak hanya sebagai seorang penghibur saja, tapi di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 demikian firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 所以在这里我们看到，当圣灵降临的时候，充满我们的，我们就有必得着能力。这个必是我们是一定会得到，是叫做必。 Jadi di sini dijelaskan bahwa ketika Roh Kudus datang, kita akan menerima kuasa dan akan, kalau dalam bahasa Mandarinnya adalah diterjemahkan sebagai hak pasti akan menerima. 就是信徒的人必领受这个圣灵，然后这个圣灵充满的时候呢，我们就可以为主来做见证。也许我们以前没有被圣灵充满了，我们很胆小，我们很怕传福音甚至我们在众人面前我们祷告，也许在我们祷告之中 ，OK， 我们都会觉得我们好像很害羞，没有这样的胆量来为主来做见证。 Jadi ketika Roh Kudus datang, Roh Kudus akan memberi kuasa kepada kita. Mungkin ada sebagian dari kita yang dulunya kita tidak berani untuk memberitakan firman Tuhan, tapi dengan datangnya Roh Kudus akan memberikan kita kuasa dan keberanian untuk memberitakan Injil dan untuk menjadi saksi Kristus. 所以圣灵降临的时候呢，还有什么让我们能够在我们生命中能够被改变呢？然后成为一个信造的人呢？我们在这里，我有准备了几段的经文记载在约翰福音的16章的OK， 珊珊你姐妹你先翻译。 Jadi Roh Kudus sudah datang ke dunia ini dan ada tanda-tandanya, ada kuasa yang diberikannya.
Dan ada hal-hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus ketika ia datang ke dunia ini. Dan ini semua tercatat dalam Yohanes pasal 16 ayat 8. 这是我所经历的，所以我读，然后我就讲一点的见证。在约翰福音16章的第8节，他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。OK， 我请我姐妹先翻译，然后我要做一个见证。 Jadi di dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 di sini dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan saya akan memberikan sedikit kesaksian tentang ayat firman Tuhan ini, karena ayat firman Tuhan ini juga ada kesaksian di dalamnya. 这里有讲到什么呢？叫世人为罪、为义、为审判。我自己的领受因为圣灵降临当中，我们在充满我们所以呢，我们就知道我们是可以分别为圣，哪一个圣的，哪一个是罪恶的。那圣灵会提醒我们，会提醒我。Jadi ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus akan menginsafkan dunia, akan menginsafkan kita terhadap dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi pengalaman saya pribadi ketika saya dipenuhi oleh Roh Kudus, saya tahu apa yang benar, apa yang kudus, apa yang adalah dosa di mata Tuhan. 最后的一个责备，我真的被圣灵责备，我记得非常的清楚，在应该是18、19年。18、19年我所经历圣灵所责备的这个经历呀。 Jadi saya ingat betul di mana Roh Kudus mengingatkan saya terhadap suatu hal. Kalau tidak salah itu di tahun 18 atau tahun 19, Roh Kudus dengan jelas menegur saya. 那个时候我是驾着福音车那个时候我驾着福音车，然后呢聚会完毕，我还记得非常深刻的印象下着毛毛雨，然后呢聚会完毕呢，我就要驾车呢要送一个弟兄不是一个了是教会的弟兄姐妹们回他们的家，不是回天家回他们的世上的家Ya, jadi saya ingat waktu itu dulu ada satu hari setelah ibadah selesai, saya bawa mobil gereja untuk mengantar pulang jemaat-jemaat di gereja ke rumah mereka masing-masing. 然后呢，我不小心驾着车呢 ，OK， 我退的时候呢，撞到一个弟兄的家，砰一声，然后我就下去看弟兄的家，弟兄的车已经扁了扁了，然后呢，福音车没事。 然后再看我的弟兄的车，它扁了。然后呢，这个车呢是刚刚才装修好的，我还记得是红色。 Jadi saya ingat dulu waktu saya sedang mau bawa mobil gereja untuk mengantar pulang saudara-saudari yang ikut mobil gereja. Ketika saya mundur itu saya menabrak mobil jemaat yang lain. Dan saya ingat betul waktu itu mobil gereja tidak apa-apa, tapi mobil saudara itu jadi peot. Dan saya ingat betul mobil itu baru selesai di servis dan mobil itu warnanya merah. 所以呢，我下来的时候看福音车没事，那弟兄就问我了，那个我撞到的他的车车主就问我了，是你撞到呢？我说没有因为我不敢承认。那为什么呢？我看福音车没事了，不是我撞的，但是。 印象中，我的不是印象，可以说是真正的是我撞的，因为有碰的声音，然后我坐在车里面呢，有感觉到是有怎么讲，有震动这样那我不是我猜想一定是我撞的，但是那个时候我不敢承认。 Jadi waktu itu saya tidak berani mengaku karena setelah saya turun saya lihat mobil gereja tidak apa-apa, tapi mobil saudara itu jadi peot. Yang punya mobil nanya, kamu yang nabrak ya gitu. Terus saya bilang, bukan saya. Waktu itu dalam hati saya berpikir, kan toh mobil gereja nggak apa-apa. Tapi sebenarnya saya rasa jelas sepertinya itu saya yang nabrak. Karena waktu di mobil, waktu mundur itu terasa betul ada tabrakan itu, ada suara boom gitu. Tapi saya tidak berani mengaku bahwa saya yang menabrak. 所以呢。
服饰上呢，服饰就完了哈，然后我就回到家。我还记得那个时候大概是7点，傍晚的7点哈，所以呢我就躺着，我就要好像要睡这样啦，装不知道就好。但是弟兄姐妹，刚才我所读的经文真的提醒我哈，他说以罪责备自己，呀。Jadi hari itu setelah selesai pelayanan, jadi kira-kira pukul 7 malam, saya sedang baring di tempat tidur, saya sudah mau berlagak tidak tahu saja, sudah mau tidur begitu. Tapi firman Tuhan yang kita baca tadi itu sekali lagi mengingatkan saya terhadap apa yang saya lakukan, terhadap dosa. 圣灵说你要跟他道歉， Jadi Roh Kudus 你要跟他道歉。 Roh Kudus berkata-kata di dalam hati saya, kamu harus meminta maaf pada orang itu, harus minta maaf. 我不要。 Tapi saya melawan, saya bilang, aku nggak mau gitu. 但是圣灵继续的责备我哈，到了简单的说就是长话短说哈，我真的受不了被圣灵责备，然后我就赶快的那个时候7点多我就去到他的家，我就说弟兄对不起，刚才因为刚才早上是礼拜天嘛，然后回家是还在礼拜天，所以我跟他说早上的时候是我撞到你的，所以今天我来呢，我是要跟你道歉的。 Jadi setelah saya ditegur oleh Roh Kudus ulang-ulang kali, saya sudah tidak tahan lagi. Saya waktu itu lebih kurang jam 7 lebih. Akhirnya saya memutuskan untuk ke rumah saudara itu yang saya tabrak tadi dan meminta maaf padanya. Hari itu hari Minggu, jadi saya datang ke rumahnya, saya bilang, saudara saya mau minta maaf sekali karena sebenarnya itu mobil kamu saya yang nabrak. Mohon maaf ya. Gitu. 呀，所以在主里面他非常的热情，他说没关系是你撞的就撞了，没有都撞了哈，没事的啦，没事。所以在这里我跟弟兄姐妹一起来分享说，圣灵的工作，如果我们做的对的 ，OK。 圣灵会引导我们，如果我们做的不对了，圣灵更加要引导我们，让我们悔改，让我们的生命更加被改变。虽然我们看到车子真的福音之没有一点都没有刮弯啊，所以在这里我要鼓励的弟兄姐妹说，如果我们有这样的情形的话，我们一定要认是我们做的，我们认我们做的。OK， 好。 Jadi setelah saya meminta maaf, saudara itu juga dalam Tuhan, dia juga, dengan kasih Tuhan dia juga bilang, ya sudahlah, sudah tabrak pun nggak apa-apa lah, ya sudah kita selesaikan saja seperti ini, masalahnya sudah selesai. Jadi di sini saya mau mengingatkan saudara-saudari sekalian bahwa ketika Roh Kudus kita melakukan hal yang benar, Roh Kudus akan memimpin kita. Ketika kita melakukan hal yang salah, Roh Kudus terlebih lagi akan memimpin kita supaya kita melakukan hal yang benar. Dan di sini saya mau mengingatkan saudara sekalian, waktu itu ketika saya merasakan mobil gereja nggak apa-apa, tapi pada ujung-ujungnya akhirnya karena Roh Kudus menegur saya meminta maaf. Dan ini saya mau mengingatkan bahwa ketika kita melakukan kesalahan, kita benar-benar harus minta maaf. Kita harus, ketika kita ditegur oleh Roh Kudus, kita harus langsung melakukan yang baik. Kita harus mengubahkan apa yang salah itu menjadi yang benar. Amin. 跟你旁边说，要加油。 Jadi katakan kepada kiri kanan saudara, harus semangat ya. 不要像我以前的我撞到了我们所做的，不要承认，不要像我，要悔改。 Jadi jangan sama seperti saya, udah nabrak masih nggak mau ngaku, tapi kita harus bertobat di hadapan Tuhan. 如果我们没有悔改，我们没有真正去，如果是我们做的上帝看见，圣灵会责备你。当圣灵责备你的时候，你就知道了。 Dan karena jangan seperti saya, karena ketika kita melakukan kesalahan, kita berdosa kepada Tuhan, dan ketika kita ditegur, kita tidak mau mengaku dosa, Tuhan itu melihat, Roh Kudus akan terus mengingatkan kita akan dosa kita. Amen， 就是我所经历的，圣灵来的耶稣说，我不去到天上，圣灵就不会降下来，所以圣灵没有降上来，我就没有经历到圣灵的同在。 Jadi ini adalah pengalaman saya pribadi, yaitu ketika Tuhan Yesus
harus kembali ke surga supaya Roh Kudus datang. Dan kalau Roh Kudus tidak datang, saya tidak akan merasakan, saya tidak akan mengalami penyertaan Roh Kudus dalam hidup saya. 好，最后第 Dan 四 yang 点， poin yang terakhir, alasan kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga. 为什么耶稣会升天的原因呢？第四点是耶稣会再来，也可以说耶稣必再来。 Alasan terakhir, alasan keempat adalah karena Yesus akan kembali. Atau dengan lebih jelas lagi, Yesus pasti datang kembali. 所以启示录的22章的12节，看哪，我必快来，赏罚在我，要照个人所行的报应他。 Dalam Wahyu pasal 22 ayat 12, demikian firman Tuhan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. 那耶稣第二次的再来是要报应他们，要上赏罚。这里讲到赏罚， Jadi ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, di sini dikatakan Tuhan Yesus membawa upahnya untuk membalaskan pada setiap orang menurut perbuatannya. 就是赏罚那罪做了好的啦，怎样行在主里面的啦，上帝要赏罚他，不是他们，是赏罚他们今天我们所做的什么当上帝耶稣再来的时候，他就用这样的赏罚我们。到底我们做的为了这个世界，还是为主而做呢？这个很重要。 Jadi ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, Tuhan Yesus akan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi apakah kita berbuat baik atau kita berbuat salah, itu Tuhan Yesus akan menghakimi kita sesuai dengan apa yang kita perbuat. Dan kita apakah kita melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan atau enggak, itu semua akan jelas ketika Yesus datang kedua kalinya. 这里很清楚，照个人所行的报应他。照个人，什么叫做个人？你和我别人与人就是一个个人，就是讲到我自己，是我自己。当我做的是我个人，我个人做的有些人说这是我个人就是讲到个人神要将个人来报应他。 Jadi Yesus datang yang kedua kali untuk membalaskan kepada setiap orang. Jadi setiap orang itu berarti berbeda-beda. Ya, saudara dan saya. Jadi apa yang saya perbuat dan yang saudara perbuat itu berbeda. Dan Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk membalaskan pada setiap orang menurut apa yang kita perbuat. 所以求主帮助我们，不是说我们做了，耶稣没有看见，耶稣看见我们所做的所以我们不能够隐藏，隐藏不了。那耶稣是知道的，我们现在所处境的环境有些人说，因为我是因为环境，我逼不得已，我要这样做，得罪了上帝。 Jadi di sini kita mau diingatkan bahwa ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, Tuhan Yesus akan menghakimi kita, membalaskan pada kita sesuai apa yang kita perbuat. Jadi apa yang kita perbuat Tuhan Yesus tahu semuanya. Kita tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan Tuhan tahu semuanya. Ada orang yang bilang, aku terpaksa karena keadaanku sekarang itu aku terpaksa melakukan ini. Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang namanya kamu terpaksa atau enggak. Tapi itu semua sesuai dengan apa yang kita pilih, apa yang kita perbuat. 所以求主帮助我们，让我们铁上荣家的圣徒能够行在主耶稣所喜悦的国度里。阿们。 Jadi mari kita berdoa kepada Tuhan, kita minta tolong pada Tuhan supaya kita jemaat Tesalonika kita bisa kuat di dalam Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang menyenangkan Tuhan. 耶稣还没有来，如同新郎5个愚拙的人，儿女就是愚拙的。 还有5个是聪明的。那今天我们带着什么心态？等耶稣在第二次的再来，我们用什么心态来迎接他吗？还是现在我们还在属在世界上的，我放不下耶稣放在一边，是否是这样？求主帮助我们。 Jadi kita mau minta tolong pada Tuhan karena ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya itu Tuhan Yesus datang bagaikan mempelai.
Jadi sama seperti perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ketika Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya, apa yang sedang kita lakukan? Apakah kita akan menantikan sama seperti 5 gadis yang bijaksana ini, kita menantikan dengan semangat, ataukah apakah kita akan jadi seperti 5 gadis yang bodoh itu yang masih terbuai dengan apa yang ada di dunia ini? 所以求主帮助我们。最后我要做最后的一个经文啊，最后的经文我就结束。 Jadi saya akan membacakan ayat yang terakhir sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini. 当我们等到主耶稣第二次的来，这个经文给我一个鼓励哈，记载在提摩太后书的第4章的第7节。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所行的道我已经守住了。我渴望这段的经文在我们帖撒罗尼迦的圣徒们能够成为一个很好的一个激励。 Jadi saya berharap kita semua ketika kita menantikan Tuhan, kita sama seperti apa yang tertulis di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah melihara iman. Jadi mari kita minta tolong pada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan supaya ayat firman ini menjadi motivasi bagi kita ketika kita menantikan Tuhan. Amen。所以因为保罗说，他说那美好的仗，今天我们美好的仗，我们已经打过了吗？ OK， 已经打过了吗？我们还在打，弟兄姐妹，我们活在世上，我们必须以征战仇敌，我们还是在征战。 Jadi sama seperti yang Paulus katakan pada Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi apakah kita sudah menyelesaikan pertandingan yang baik? Jawabannya adalah kita masih ada di dunia ini. Pertandingan itu masih kita lakukan. Kita masih melawan banyak hal. Jadi mari kita minta tolong pada Tuhan supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan yang baik ketika Dia kembali lagi. Kedua kali. 所以求主帮助我们做一个回应上帝话语的祷告。 Jadi mari kita meresponi firman Tuhan dengan doa. 天父，我们来到面前向你感恩。 Bapa surga, kami datang hadapan-Mu untuk bersyukur kepadamu. 我们感谢你，主耶稣，你2000年已经派了耶稣来，现在上帝啊，耶稣基督，你已经复活升天在我们的父的右边了。 Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah lahir di dunia ini dan Engkau telah mati bagi kami dan Engkau telah bangkit dan akhirnya Engkau telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. 因为耶稣你从天上来的，你要回到天上去。 Dan karena Tuhan Yesus Engkau datang dari surga, Engkau juga harus kembali ke surga. 主，我们感谢你，你为我们预备了永恒的天家。 Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyediakan tempat yang kekal bagi kami di surga. 我们感谢你，你也差派圣灵来引导我们，使到我们有能力为主做见证。 Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk menyertai kami, untuk melakukan kehendak-Mu. 主耶稣，你说你会第二次必要再来。主啊，在第二次的再来，求主你保守我们的心怀意念，好在我们在等待主耶稣你第二次的再来，我们能够行到主你的话语里。 Tuhan Yesus, sama seperti yang Engkau telah janjikan, kami percaya Engkau akan datang kedua kalinya. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus untuk terus menyertai kami supaya dan melindungi pikiran kami, menyucikan pikiran dan hati kami supaya kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. 我们要奉耶稣基督的名祝福今天早晨听上帝话语的弟兄姐妹们。 Dan kami mau di dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap saudara-saudari yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. 感谢主，听我的祷告，奉耶稣基督的名。 Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami 我们一 berdoa. 起说 Mari kita sama-sama katakan, 阿门。 Amin. 上帝祝福。 Tuhan Yesus memberkati. 我们为这奉献来祷告。 Mari kita berdoa untuk persembahan. 天父，我们向你感恩，
Bapa surga, kami bersyukur kepadamu. 我们承认我们所拥有的都是神你而来的。 Kami mau mengakui bahwa apa yang kami miliki adalah dari Tuhan. 上帝，你知道你弟兄姐妹所奉献的， Tuhan, Kau mengetahui setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan. 上帝，你祝福他们手中所奉献的，并且祝福他们的家庭。 Engkau berkati setiap persembahan yang mereka berikan dan Kau juga berkati setiap keluarga mereka. 要让这次奉献能够成为主要扩张上帝的国度。 Supaya persembahan yang mereka berikan dapat berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu. 耶稣基督的名祷告， Dan kami mau berdoa semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹们的奉献还有11奉献可以转账到以下的账户号码：BCA Rianto 7455081530。也不要忘记把你们的姓名还有代号写在里面，并且把转账证明寄给潘弟兄的 WhatsApp 号码在屏幕里面哦。愿上帝赐福于你们。谢谢弟兄姐妹们的奉献，还有11奉献。愿上帝大大的赐福于你们，也用这些奉献来扩张神的国度。我们为我们所需要的，然后我们为我们国家祷告。 Dan kita juga akan berdoa bagi setiap kebutuhan kita dan kita juga mau berdoa untuk negara kita. 把你的手按在你要祷告的部位上。 Letakkan tangan saudara di tempat yang akan didoakan. 弟兄姐妹，我们凭信心，耶稣就在我们当中。 Kita mau dengan iman percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. 天父，你看到我们众弟兄姐妹把他们的手按在他们要祷告的部位上。 Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan-tangan saudara-saudari kami yang mereka letakkan di bagian tubuh mereka. 主啊，你就是我们医治者，我们的神。 Tuhan, Engkau adalah penyembuh kami, Engkau adalah Tuhan kami. 我们虽然看不见你， Walaupun kami tidak dapat melihat-Mu, Tuhan. 但是我们相信耶稣基督啊，你就在我们的中间。 Tapi kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Engkau ada, hadir di tengah-tengah kami. 你的应许，你的变相，要让我们得医治。 Janji-Mu dan bilur-bilur-Mu akan menyembuhkan setiap kami. 奉耶稣基督名祝福众弟兄姐妹。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berkati setiap saudara-saudari kami. 阿门。 Amin. 我们为我们的国家祷告，天父，我们向你感恩。 Kita berdoa bagi negara kita. Bapa kami bersyukur kepadamu. 我们住在我们的印尼的国家，我们有义务为我们的国家祷告。 Kami tinggal di negeri kami Indonesia. Oleh karena itu kami punya kewajiban dan tugas untuk mendoakan negeri kami. 主，我们渴望我们的国家有复兴，我们的国家能够被上帝医治。 Tuhan, kami rindu negeri kami ada pemulihan dan Engkau membangkitkan lagi negeri kami. 宣布我们向你感恩，我们相信当我们祷告的时候，上帝你在动工。 Bapak, kami yakin, kami percaya ketika kami berdoa, Tuhan Yesus Engkau sedang bekerja di tengah-tengah kami, di negeri kami. 主啊，我们住在巴丹，我们为着巴丹的来祷告，求主耶稣啊，你医治我们，好叫这个疫情赶快停止。 Dan kami tinggal di Batam, oleh karena itu Tuhan kami mau berdoa juga untuk kota Batam ini, supaya pandemi ini cepat berlalu dan setiap kami bisa sembuh dari segala sakit penyakit. 感谢赞美主。 Terima kasih Tuhan Yesus, kami memuji nama-Mu. 我们把我们的众弟兄姐妹，我们住在巴丹的弟兄姐妹都交给主，愿上帝赐给我们平安，远离我们所有的罪恶。 Dan kami juga mau berdoa bagi setiap saudara-saudari kami, biarlah kiranya Tuhan Engkau jauhkan kami dari segala sakit penyakit mara bahaya, Engkau jauhkan kami dari setiap dosa. 我们举起我们的手， Mari kita angkat tangan kita. 愿天父你的慈爱， Kiranya kasih karunia Bapa surga, 主耶稣的安慰，圣灵的交通与感动，常与我们同在，从今时直到永远。 kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. 上帝的儿女，我们一起说 Umat Kristus kita sama-sama katakan. 阿门。
Amin. 上帝赐福。 Tuhan Yesus memberkati.